Hari ini kita akan belajar bab 5. Bab 5 iaitu ungkapan algebra. Okey, dalam ungkapan algebra dia ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa dia? Pemboleh ubah tu ialah sesuatu yang berubah-ubah yang kita tak tahu berapa nilai dia. Okey, nilai dia bergantung pada situasi sesuatu perkara tersebut. Contoh, satu beg mengandungi X blok kayu. X tu apa dia? X tu mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 ataupun mungkin beberapa yang kita tahu berdasarkan situasi yang dia akan bagi dalam soalan nanti. Okey, X ni adalah pemboleh ubah. Okey, X adalah huruf. Kau nak guna huruf A ke B ke C ke sampai Z semua boleh, tapi tak digalakkan guna huruf O ataupun I ataupun L kecil tu, sebab dia menyerupai kosong dengan satu. Huruf lain kamu nak pakai Y ke B ke A ke semua boleh. Dia adalah pemboleh ubah. Okey, contoh satu beg mengandungi X blok kayu. So pemboleh ubah dia, jumlah kayu dia ialah X. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak dinyatakan dalam soalan tu lagi berapakah bilangan kayu dalam ni. So kita tak tahu berapa bilangan, kita wakilkan dengan huruf X. So pemboleh ubah sekarang ialah X. Okey, contoh kalau 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg tersebut. Dalam beg ni dah ada X kayu. X blok kayu yang kita tak tahu berapa nilai dia. Dia tambah 3 lagi blok yang diberi bilangan dia. So persamaan ataupun ungkapan algebra yang kita akan terbitkan ialah X campur 3. X ni yang tadi, asal dia tadi kat sini yang kita tak tahu berapa nilai di dalamnya. Okey, yang seterusnya contoh 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg tersebut. Dalam beg ni dah ada X. X ni kita tak tahu juga berapa nilai dia, pemberi ubah. Dia keluarkan 4 blok kayu. So, persamaan yang kita terbitkan, ungkapan yang kita terbitkan ialah X tolak 4. Okey. Okey, yang keempat, bilangan blok kayu di dalam beg tersebut dibahagikan sama rata kepada 2 orang. So, blok kayu ni dibahagi 2. X ni kita tak tahu juga berapa. So kita buat X bahagi 2. Ataupun kalau dalam bentuk lain ialah X per 2. Okey. Okey, yang seterusnya ialah 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, ada 2 beg. So kita darab 2. 2 kali X. 2 beg. So 2 kali X sama dengan 2X. Okey, 2X. Bukan, dia tak ada nilai. Dia hanya nombor dengan huruf. So, nombor dengan pemboleh ubah. Dia tak ada nilai sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai X ni berapa. Kamu jangan pergi tekan kalkulator macam ni. Kamu jangan kata pergi tekan kalkulator 2 kali shift alpha X. Dia tekan macam ni. Memang dia tak akan dapat. Nampak tak? Dia tak akan dapat sebab X tu bukanlah nilai dia, huruf yang pemboleh ubah yang kita belum tahu. Kecuali kalau kamu tahu X tu ialah nilai 6. 2 dan 6 baru kita tahu 12. Okey, yang seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Jadi bila kita nak buat ungkapan algebra, kita tahu yang ni sama. Okey, sama, kita boleh darab sekali saja. So 2 kali X. Kita dapat tadi kat sini 2X. So 2X kita dah ada 2X. Y tak boleh tambah dengan X sebab dia berlainan pemboleh ubah. Yang ni mungkin 3, ni mungkin 6. Kita tak tahu nilai dia berapa. So kita tak boleh nak kata pergi buat Y tambah X ataupun XY tiba-tiba, tak boleh. So 2X ialah dia punya jenis dia, Y jenis dia. Yang ni dia ada bilangan jenis dia pula. So kita nak tahu jumlah semua ni berapa. Untuk kita buat ungkapan ialah 2X tambah Y. Dia pemboleh ubah lain, asing, bukan sama dengan X. Jadi yang ni kita tahu bilangan dia bagi tahu dia ni 2. So 2, so jadi kita buat 2X tambah Y tambah 2. Ni kita panggil ungkapan algebra. Okey, yang seterusnya 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Maksud dia
X ni kita tak tahu juga berapa blok kayu yang ada dalam beg tu. Dan dia hanya bagi tahu GSIM setiap blok kayu dalam ni adalah P gram. Jadi apa yang kita buat ialah 2 kali X. X ni adalah bilangan blok kayu yang kita tak tahu berapa tu. Dan kita kali dengan berat setiap blok kayu tu ialah P gram. Okey. Jadi bila kita dah darab 2 kali X kali P, kita boleh gabungkan terus jadi 2X P. Okey, kamu jumpalah mana-mana persamaan ungkapan algebra. Contoh 2 kali Y, dia akan jadi 2Y. Okey, dia takkan jadi tiba-tiba 60 ke apa ke, tak ada. Dia boleh ubah, dia tetap kat situ macam tu. Kecuali dia bagi tahu Y ni berapa nilai dia. Contoh 60 kali B, dia akan jadi 60B. Okey. Okey, contoh dia cakap K kali 3, dia akan jadi 3K. Okey, sebab kita tulis nombor di hadapan, huruf dekat belakang. Kita nak tulis K3 pun tak ada masalah, tapi kalau ikut tertib dia, kita tulis 3K. Okey, boleh faham ah? Contoh kalau lagi satu, kalau kita tulis contoh 6/7 kali P, dia akan jadi 6/7P. Okey. Okey. Apa yang kamu belajar daripada tadi tu, kamu buat X tambah 3, X tolak 4, X per 2 dan sebagainya ni. Ini semua kita panggil ungkapan algebra. Okey, kalau kamu jumpa bersama-sama macam tu, itulah ungkapan algebra. Okey, tengok contoh. Contoh 2, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen. Maksudnya kita tak tahu harga dia berapa, dia hanya bagi tahu X sen. Mungkin esok ada 20 sen, lusa 30 sen. Sebab tu kita tak tahu harga dia, kita membeli ubah X sen sebiji. Dan juga 8 biji oren dengan harga Y sen. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayar. So kalau kita nak bayar, contoh kalau harga sebiji apple 20 sen, 5 kali 20 sen dapatlah RM1, betul. Jadi kita tak tahu berapa sen sebiji. Jadi bila kita nak tahu harga dia, kita buat apple sama dengan 5 kali X sen. Jadi 5 kali X, dia akan dapat 5X. Okey, ini adalah ungkapan algebra. Okey, contoh harga oren dia beli 8 biji. 8 kali Y. So, dia akan dapat 8Y. Jadi, kita dah selesai basic untuk ungkapan algebra. Jadi, kamu boleh buat latih diri 5.1b. Lagi saya post soalan dia. Okay. Tulis satu ungkapan algebra bagi situasi yang berikut. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Maksud dia, X tolak 7. Maksudnya, betul tak? Tolak 7 daripada suatu nombor X. Maksudnya X tolak 7. Itulah ungkapan dia. Kalau B, hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Maksud dia macam ni. Hasil tambah Y tambah Z dibahagi dengan 9. Kalau bentuk yang lain ialah Y campur Z per 9. Inilah jawapan dia. Ini adalah ungkapan algebra. Ini pun ungkapan algebra. Sama je. Tapi yang ni kalau tambah, mesti buat kurungan. Jangan lupa. Okey. Okey, yang ni kamu buat sendiri. Kamu buat teruskan untuk C, D dan E. Nanti kamu bagi tahu lah jawapan kat saya.